Ali share screen Ali. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mic, saya punya mikrofon tak boleh pakai ni so sebab saya dekat tepi masjid balik masjid ni, so tarawih dia buat 20. Saya ingat kalau pakai earphone tak dengar bising sikit lah kan. Bila saya nak masuk earphone tu dia tak berapa beri kerjasama. So okey ke? Jelas ke kalau bunyi suara ni? Suara azan? Jelas Solat tu? macam tak ada dengar pun suara masjid. Ya, okey jap. Tak dengar? Dengar suara awak je. Okey lah. Okey lah. Kalau dengar suara saya okey lah sikit. Kita bagi 2 minit lagi Boleh. Sekarang nampak skrin macam ni Sekarang nampak ni Kak Mila? Nampak market review bola api. Saya buat tak slideshow sebab nanti saya nak buka dekat macam ni Review. So tak ni sikit lah. Macam tak payah kan saya nak slideshow dia jadi tu. So ni macam tak ada apa pun, dia macam kata ada tulis-tulis sikit lah. Okey. 16 orang. Okey, selamat tak ramai debar kat saya. Sekejap kita promote jap. Saya tukar slide sikit. Tukar slide sikit. Kat mana saya kat nak buat ni. Mana yang okey sikit dia punya wallpaper ni. Allah. Okey, selamat malam semua. Apa khabar sihat? Alhamdulillah. Kerja ni ke Mila? Cuti ni kan? Cuti. Esok kerja lah? Esok kerja. Saya pun buat habis kerja kat ni. Itulah. Dah mandi belum? Terus duduk depan TV. Terus duduk depan laptop. Tengok online je. Habis tarawih dia balik je. Submit sikit. Dengar. Selawat. Siapa Is? Orang tak dengar. Nas ada ke? Nas ada Ke saya cakap slow? Siapakah yang ada tu? Cikgu Hasbi ke? Dia macam kerja. Loud and clear. Lepas tarawih yang semangat sikit. Ada yang jadi imam tak ada sini. Pak jadi imam Is? Kata jadi imam untuk makmum di rumah. Mula Ali? Boleh. Okey. Malam ni cikgu Hasbi dengan cikgu Nas tak ada. So saya serahkan segalanya kepada Ali lah untuk design market outlook kita dan counter selection lah. Okey, Ali start. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar sihat? Komen sikit kalau sihat. Alhamdulillah sihat. Saya dah 9 Ramadan 8 Ramadan. Nak seminggu So ada baki lagi 2 minggu untuk kita menghabiskan perjuangan Ramadan. Tapi sama-sama kita pun berjuang dalam bursa. So insyaAllah mudah-mudahan dua-dua kita dapatlah. Sama ada ganjaran di dunia, kalau profit lah kan. Kalau loss pun kita ganjaran dari sudut pengalaman. Dan insyaAllah ganjaran akhirat sekali. Mudah-mudahan keberkatan Ramadan ni bagi kita satu sinar barulah. Sebab ini first time kita boleh Ramadan dan kita boleh beraya 2 tahun dah kita beraya by PKP.
So hopefully by endemic and pembukaan border mampu kata kita sinar kegembiraan dari sudut bursa tu sendiri dan dari sudut kita punya Ramadan dan Syawal. Okay, so hari ni saya Ali Aminuddin. So kalau dalam Telegram saya by bola api lah. So untuk hari ni kita buat market review. So untuk hari ni ada 3 perkara yang saya cuba cover sikit. Saya ada beberapa lah. Nanti kita ada kata cameo, tak adalah cameo pun. Ada jemputan lah kita. So, saya boring juga cakap seorang kan. So kita akan mark out dulu a few counters, few index dan counter review, dan last tu kita cuba sharing lah, sharing manakah saya lihat overall market agak baik dan mungkin insyaAllah mungkin rezeki kita untuk dapat sikit kedut raya ataupun a few yang kata profit lah. Rugi sila ada risiko, tapi kita cuba nak minimizekan dengan perkongsian-perkongsian dan idea daripada rakan-rakan semualah. Okey, soalan pertama, biasa tuan-tuan ni soalan, saya tanya soalan kepada tuan-tuan dulu, apa sektor favourite tuan-puan dalam sepanjang berada dalam bursa ni? Cuba komen sikit. Kat komen boleh, nak cakap boleh. Apa sektor favourite tuan-tuan? Teknologi ya, okey, berapa teknologi, yang lain? Teknologi juga. Industrial, Cik Jah. Okey, yang lain-lain, 2-3 orang lagi. Penghasil media, teknologi. Lagi ada plantation energi tadi Plantation sangkut kat puncak. Allah, sangkut kat puncak, tak apa insyaAllah. So by sektor ni kita lebih orang kata since kita index by sektor ada banyak sektor kan. So mostly banyak teknologi. Saya teknologi dalam 2 tahun lepas agak beri kempulangan yang baik dan saya tapi kali ni dia ada comeback, cuma dalam 2 minggu ni dia agak perlahan kan. So kita akan cubalah tengok few sektor yang mungkin boleh memberikan kita idea apa yang kita boleh tekankan dan apa yang kita boleh mungkin nak kata perhati lebih lah. Okay, so saya pergi kepada sentimen lah. Sentimen first, so for global saya rasa sama je sentimen untuk global ni, chain supply sebab perang kan. So dia akan libatkan komoditi, so bawah ni semicon dan minyak lah yang saya rasa dia agak impact untuk kita punya bursa. Minyak antara yang very relate dengan global. Kemudian kita ada perang ni tapi dah lama dia dah lali dah dengan perang dan seterusnya kita ada COVID. So COVID KSP lah kat Shanghai pun dia dah ada lockdown sebagainya. So benda tu dia ada efek sikit tapi tak macam saya rasa bursa pun kita pun dah familiar dengan benda tu. So in overall tak ada apa sangat. Even sekarang ni dah benda Fed punya rating untuk interest rate pun dah keluar kan baru ni. So benda tu dah uncertainty dengan untuk global punya dah tenang sikit. Okay, so kita pergi kepada tempatan. Apa yang menarik untuk tempatan ni, kita ramai dah ada few Telegram group ataupun few news untuk within this month lah kita ada dana perubahan asing yang ada kemasukan yang agak baik. Tadi pun saya join yang Haji Zainal punya. Ada kata net buyer pun mostly for foreign pelabuh asing lah. Menunjukkan keyakinan dah dan Malaysia antara yang pelabuh asing willing to invest lah. Okay, kedua kita tengok ada KWSP dan bonus raya. So ini pun antara yang boleh membantu untuk rancakkan ekonomi dan seterusnya ada sektor-sektor yang akan memberi kesan lah. Yang ketiga endemic open border, lebih kepada consumer juga, tourism sebagainya. So kita ada kemasukan dan rakan-rakan kita daripada Singapura yang kerja di Singapura pun dah masuk dah berjaya pulang kan. So alhamdulillah lah, bila tengok video tu rasa syahdu jugalah kan. So yang keempat, ini agak menyedihkan jugalah. Sedih tu sampai work from home lah. So return to office, saya rasa mostly company dah sebab dah tak ada polisi, kan dulu ada few policies yang related dengan office punya numbers of worker. So sekolah pun dah start buka, so kita dapat lihat kata dulu kat jalan tak banyak orang kan. Kalau saya duduk Kuantan tak banyak orang sangat. Sekarang ni dah jam lah jalan tu. Traffic light pun 5-10 minit rasa macam duduk KL dah.
Dan yang kedua terakhir, kita ada PRU rumus yang mana GSC CIMB pun dah bagi satu pandangan yang kata will go for general election sekitar Ogos. Dan last kali, ni agak yang kurang saya tak sure dia akan effect, tapi bagi saya dia macam tak good lah for Malaysia punya nama baik lah, even kita bribe pun agak banyak kan. So Petronas, GLC, few members dia yang terlibat dengan kes sampai masuk di Asian, dan ada Sapura lah yang baru ni Faiz share yang related dengan pembayaran kata apa hutang kan. So sama ada dia nak jadi atau tak jadi. So dia sikit sebanyak akan beri satu gambaran lah kepada kita punya ni. So apa sektor yang mungkin yang saya lihat akan beri kesan. Jadi kita tengok indeks juga. So kalau untuk dana pura asing katanya plantation dan finance, dan saya yakin dia akan juga pergi kepada undervalue stock yang mana mungkin turun banyak sebab perang. So mostly teknologi lah kot yang akan beri, mungkin kita dapat tengok fund yang masuk. Kedua consumer, F&B, travel, house dan office holds, since office dah kena banyak buka kan. So rumah pun dah nak kena balik kampung, nak kena balik tempat kerja, so nak raya apa sebagainya, so mungkin dah akan effect lah. Dan seterusnya property and construction, yang ni pun sama, mungkin return to office menyebabkan orang dah kerjaan dah banyak, so mungkin jual beli rumah ataupun sewa kan, orang mungkin beli untuk sewa kan itulah. Macam dulu ada kawan saya, dia buat untuk sublet, tapi waktu tu PKP, orang sublet ni macam ada UTM ke apa, tak ada student, tak duduk rumah, tak duduk campus kan, tak duduk area campus, belajar online. So tergendala lah. So sekarang ni orang dah start pergi universiti, dah start cari rumah sewa. So benda tu dia akan effect lah. Dan saya tengok mungkin dari construction dan property ni, bila di PRU ni mestilah ada projek-projek kan yang akan ditawarkan, yang akan di initiate untuk apa property, kita punya sektor dia ialah parti-parti pilihan raya punya manifesto dan sebagainya. Okay, so far okay ke? Clear ke? Kalau saya ke laju sangat? Okay ke? Okay. Okay, boleh. Okay, cantik. Okay, so kita pergi pada sektor. Apa yang menarik untuk LSE kita? So overall agak menarik sebab dia tak dalam menarik sebab apa? Bagi saya dia menarik sebab banyak hijau. Bagi saya bila banyak hijau tu tanda kekuatan lah. Banyak hijau tu maksudnya macam ni. Ni banyak hijau. Ni banyak hijau. Ni banyak hijau. Merah ada. Tapi merah tu macam sikit-sikit lah kan. Sebab saya pesan kalau even saya buat yang trendy counter tu, counter yang turun banyak-banyak dia pun tak ada lah. Dia 2-3% je. Mungkin tak kita tengok slow sebab mungkin tak gerak lah kan counter kita. Tapi ada few counter dia turun, tapi turun yang tak banyak lah. So bagi saya tanda kekuatan. Tapi overall kita dapat lihat market berada dalam fasa kata apa, psikologi number 1600 ni. Dia berjaya nak keluar. Cuma masih yang kata apa, masih macam malu-malu sikit lagi. Dia katakan harga yang agak kritikal. Cuma kita harapkan mungkin a few sentiment dengan kata apa, KBSP, border buka, ada pelaburan asing ni, kita doa belum puasa ni kan, mungkin tembus 18 ke mana tahu kan. So kita boleh lah berprofit sampai raya puasa, raya haji mana tahu insyaAllah. Okay, so kita pergi pada indeks. Saya pun terkejut satu indeks yang agak terkejut juga tadi saya buka, utilities. Utilities. Okay, utilities macam lebih pada macam air kan, air punya air ataupun apa, air lah kot, air utilities, mungkin perumahan apa sebagainya yang menyebabkan tender water sebagainya. So menyebabkan kenaikan yang agak baik. Kalau pasal hari Jumaat lepas ada satu counter yang agak outperform, iaitu YTL lah. Dia bawa utilities, dia ada dua. So tu antara yang membawa kepada kenaikan untuk sektor utilities ni lah. So expectation dia dah break lower high kan, ni lower low. Lower high kat sini, dia dah break dua lower high kat sini. So dia pun dah break lower low yang sini. So kita expect
mungkin akan ada kenaikan lagi. Cuma counter yang kita boleh trade, saya rasa ada satu counter je. Ada beberapa counter tapi yang agak signifikan, nama dia Runhill. So saya ada buat trading plan sekali. Runhill ni antara yang dia related dengan utilities lah, dia trade utilities. Dia banyak projek juga lah. Kat Sabah ada, kat Kuantan pun ada. Dia pasal macam air kot, air reservation. So dia breakout, saya rasa breakout 20 days. Betul tak? 20 days lah, 20 days. Tak keluar. Kalau ikut candle dah breakout 20 days lah. So dia dah break ni, so expectation kat sini lah. Tapi sikit lah 6% je untuk target dia kalau dia berjaya. Volume pun agak baik, so boleh diperhatikan jugalah. Okey, sektor kedua yang agak impresif juga bagi saya, industri produk. Kenapa dia impresif? Sebab dia buat all time high. Hampir all time high lah. Hampir all time high untuk industri produk ni. Dan kalau kita tengok monthly, so saya pun terkejut, taklah terkejut, I mean, maksudnya ada satu sektor yang kalau dulu kita consumer, so kali ni industri produk antara yang agak menarik, yang boleh diberi perhatian. Mana saya punya tadi? So, alamak, macam mana nak tarik ni? Okey, dalam industri produk ni, dia menarik dan dia banyak. Dia banyak. So kalau dalam industri produk ni, dia ada 8 sektor. Auto part, building material, chemical dan sebagainya. Cuma yang macam highlighted sikit saya rasa wood, kayu kayan, besi. Cikgu Hasbi highlight untuk sesi pagi tadi. Kemudian chemicals, Angkom, Nylax, GTBHD, dan a few industrial ni lah, Cekedis, CAKD, Coraza, Atesh. Dia kalau ikutkan di dalam industri produk lah, dia tak dalam teknologi. So itu antara yang related lah. Okay, dan kita tengok apa yang menarik, daily dia agak menarik lah. Macam saya sendiri, saya punya perspektif, once banyak candle hijau ni satu kekuatan lah. Even dia berada kat resistance area, kan, tapi dia dah nak break ni. Tapi saya jangka dia boleh pergi lagi. Disebabkan momentum tu lah, candle tu sendiri menunjukkan satu kekuatan. Tapi still ada risiko, mungkin lah tak direct terus kan, mungkin dia akan test support dulu dan pergi ke atas lah. So dari sudut sektor yang subsektor, ini kita akan tengok sekejap lagi lah. Okay, seterusnya consumer, apa yang agak menarik? Tak ada aspek consumer. Okay, consumer agak menarik sebab ni lah endemik kot. So bila endemik, banyak benda yang kata apa, dia akan beri kesan. So contohnya macam-macam kalau kita tengok Bonia, few counter yang related dengan automotive, contohnya Bauto, Syme, Consumer Service, Food and Beverage, BJ Food, House Gold, K-Power, Signature. So travel kalau yang paling latest ni ULAWG, buat 52 high. So itu antara yang kita boleh diperhatikan lah. Okay, so untuk healthcare, untuk short term saya expect sekarang ni akan ada second spike sebab untuk Morobozu ni mungkin dia cari lower high di sini. Cuma itulah minggu lepas dia tak jalan sangat. Ada few counter macam MJRC, Notion yang gerak, tapi macam Aventa, K+, Supermax dia tak gerak sangat lah. Okay, ada soalan? Game plastik hitam. Okay, plastik hitam. Jadi kita tengok PV plastik ya. Okay, ketiga, saya terlupa nak tahu small cap. Small cap pun antara yang agak impresif juga. Banyak hijau, tanda kekuatan. Dia punya net resistance ini targetnya. Dia dah break net line di sini. So kita expect for 1753. Small cap ni antara counter yang market cap yang kecil dan dia senang gerak lah. Tapi kita tengok banyak counter yang ringan-ringan, banyak counter yang kata tak leader sangat, tapi dia banyak jalan lah. Contohnya small cap, Jadim, 2S, Atronic, YBS, cepat. So kita boleh perhatikan jugalah. Okay, bagi saya seminit je.
Okay, sorry gangguan sikit. Kalau dalam iSaham ni ada satu, saya tak sure kalau semua boleh dapat tengok, saya share kat komen sekali lah. Aggressive small cap, so boleh tengoklah apa counter-counter yang dia ni. Saya kalau yang free boleh tengok juga, cuma mungkin tak boleh tengok, ada few data kot. Okey, seterusnya counter pilihan ramai tadi, teknologi. Teknologi ni biasanya dia berada di support. Kalau tengok dia turun sini, dia break naik atas. Overall masih downtrend lah. Overall masih downtrend. Mungkin dia dah support di sini kan. Ni kalau ni dia turun sini, dia mungkin tutup gap. Kali ni ada gap kat sini, mungkin dia akan boleh kita expect something lah untuk minggu depan teknologi ni. Siapa nak collect boleh collect lah. Okay, seterusnya telecommunication. Agak menarik. Overall downtrend lagi. Cuma dia dah break neckline kat sini kan. Kalau untuk sektor kita, kalau ikutkan macam Digi, Maxi, Celcom semuanya tu, tapi dia agak berat kan. So kalau yang agak yang kita familiar ataupun yang kita biasa, Opcom kan, Teta lah. Itu dua, Binacom satu lagi lah. Antara yang kita boleh perhatikan lah. Okay, seterusnya Plantation. Plantation sangat menarik. Sebab dia candle yang agak solid naik. Dan menariknya dia close untuk 2 hari lepas, even tak agresif sangat kan, tapi dia close sentiasa ke atas, sentiasa naik, close atas above kan. So dia cuba nak break Morobozu sini. So tapi kita harapkan mungkin ada sikit pullback dulu, pada 2-3 kali 5 hari hijau kan. Kalau dia tak nak pullback pun, kita doa dia terus naik terus. Dengan kata apa, industri yang duit apa semua tu kan. So yang financial ni, pelabuhan asing tu yang boleh berikan satu good impact lah untuk Plantation ni. But mostly counter Plantation semua berada dalam fasa 52 high. Majority 52 high dengan all time high. So mungkin tu lagi menarik minat lah. Pelabuhan min uptrend counter lah kan. Kalau macam teknologi mesti downtrend lagi. Tapi Plantation masih uptrend lagi. Cuma macam Cikgu Guna cakap, dia slow sikit. Tapi slow, tenang. Okay, kedua last, tiga last lah. Properties, aku anggap menarik. Dan pelepasan properties yang paling leading pun ni Tangko, even di penny pun tapi agak rancak. So dia dah hampir lah, dia break downtrend line kalau saya looking macam ni lah. Kalau saya looking macam ni. Cuma kalau untuk zone kecil ni, masih dalam tanda-tanda kekuatan lah. Ada resistance ini, mungkin kita expect akan ada profit taking dalam 3-4 hari depan. So macam kata-kata Tangko sebagainya, mungkin boleh dah ready sikit lah, mungkin akan ada profit taking. Dan jika dia mampu strike ke atas lagi, insyaAllah mungkin boleh cari 790 lah untuk cari lower high dia yang lama lah. Okay, construction pun sama, agak menarik. Construction agak menarik sebab dia dah break down trend line juga kan. So dia dah break sini, dan dia break dengan gap pula tu, dan dia dah test. So kita next target mungkin dia nak tutup gap sini, dan seterusnya dia boleh pergi pada next lower high dia lah. Kalau rezeki mungkin pergi ke sini lah. Macam saya baca baru ni, kalau election apa yang tak menarik election, yang past to previous election, sebab tukar kerajaan, so counter construction ni turun lah, sebab macam bila tukar kerajaan banyak projek yang tak jalan kan. So kali ni mungkin kalau ada parti yang dominan untuk pilihan raya, mungkin kalau Barisan Nasional still boleh kekalkan momentum dia menang pilihan raya banyak pun ni kan, pilihan raya negeri, so mungkin boleh berimpact lah pada projek-projek dan beri kesan yang baik lah pada counter-counter di sektor construction. Antara yang boleh di-highlight untuk construction, Siap, Nescon, IGM, Gamuda, Litra dan beberapa lah. Kalau iSaham, dia ada satu sektor kalau by screener ni, sektor ni, dia kasi bawah highway, construction sekali lah kan, Ecovest sebagainya. So sebab ni kan ada yang news Gamuda jual apa, few dia punya highway tu. So mungkin dia ni lah
dia beri kesan sikit lah. So kita as trader ni kita boleh tengok counter-counter yang berada di setkan ni lah. Okay, seterusnya energi. Energi biasa okey. Energi okey. I mean dia dah break yang, kalau untuk ni dia dah break yang candle merah ni. Cuma sekarang dia masih bertahan lah. So target dia kat sini, first target. Dan ke sinilah next target. Cuma kalau kita tak, saya sendiri saya jarang lah trade counter energy ni sebab dia punya sentimen dengan global tu agak tinggi dan dia tak begitu beri return yang baik lah untuk saya. Okay, next transportation. Ni pun agak menarik sebab puasan dia ada gap minggu lepas. Sebab saya tak tengok sangat dia punya index sangat. So bila ada gap ni, dia berjaya break and dia dah retest dan dia berjaya sustain atas neckline ni lah. So kita boleh perhatikan lah. Cuma kalau pasal-pasal yang gerak-gerak pun banyak yang non-syariah. Macam kalau yang kita famous dulu Harbour Freight tak banyak sangat. Cuma kalau yang syariah siapa Toshin kot. Toshin. Lepas tu ada few lah, G Capital, Zinwa. So tu antara yang saya lihat boleh kita perhatikan lah sebentar lagi. Okay, global saya tak tengok sangat. Okay, so kita buy global sikit, sepatutnya global dulu kan. Tapi buy global sikit, Dow Jones masih okay. Dia agak, 2 minggu lepas dia agak menarik. Cuma sekarang ni ada retracement. So dia dah expect dia mungkin berjaya buat high low lah dalam minggu ni untuk buat new high lah. Kalau tak, mungkin dia sekadar nak buat lower high dan dia turun semula lah. InsyaAllah mudah-mudahan tak efek lah kita punya bursa. Dan untuk Nasdaq, kita punya indeks pun tak ni sangat kan, teknologi pun tak ni. Cuma kita dapat tengok dia berada di kawasan yang neckline dia. So kalau mungkin dia efek untuk hari cuti kan, hari Selasa nanti, mungkin boleh beri efek lah untuk kita punya teknologi sektor. Gold, ada tanda-tanda kekuatan. UK Oil masih menurun lah. Okay, sebab tu saya jarang lah energi ni, saya tak familiar sangat lah. Okay, so far ada soalan? Teknologis, okay, ada soalan ke? Tak ada. Oh, sunyi je. Risau lah saya cakap seorang-seorang ni. Sekejap lagi Kak Nanang dengan Banjar dia boleh tolong kita borak sikit. Ada, okey. Ya soalan. So as a conclusion, minggu depan ni kita nak fokus sektor plantation. Betul kan? Betul. So kalau saya pergi pada ni lah. Plantation and the value for the dana pelaburan asing, consumer untuk LBSP bonus raya punya sentiment, property and construction untuk return to office lah. Sebab kalau 3 ni dia ada counter yang solid. I mean volume banyak dan momentum okey. Ada counter yang macam contoh transportation ada tapi dia tak begitu, few counter je yang kita boleh effect. So kalau dari sudut tu saya fokus pada 3 ni lah. Dan satu lagi plantation ada kan. So by in short, inilah antara yang kita boleh kata we react with the sentiment lah. Okay. Okay, so kita pergi kepada seterusnya. Ini antara yang menarik juga untuk trending counter minggu ni. So kita ada 5 top 5 yang paling menarik. Toshin, Tangko, Scanwolf, Asia Burn siap. I mean dia orang berjaya buat kenaikan hampir 20% ke atas sepanjang minggu lepas. So ada few counter lagi yang naik 19% ke atas. PJ Bumi, MCman, Cash, 1Z1 dengan RGTBHD. Okay, so saya punya style, counter-counter ni kita boleh tengok. Even kita rasa dah tinggi, tapi itulah macam Tangku kan. Siapa sangka kan daripada tinggi dah naik tinggi lagi. Scanwolf. So sebab apa? Macam saya punya energy counter ni macam kedai makan lah. Once ada orang datang kan,
mungkin viral awal kan, viral awal lah orang datang kan, ramai datang. Esok tu kalau konten ni sedap lah, kedai tu sedap, orang mesti akan datang lagi kan. Sama juga. Tapi tak, kalau kita mungkin lah sebab tak by face kan, jadi macam ada orang datang tu tarikan lah. Kalau kita mungkin mungkin ada news ataupun mungkin ya tim dia kata okey lah konten ni kan, dia tengok konten ni banyak volume lah. So benda tu dia akan mampu menarik minat lah. So mungkin kalau yang tak naik banyak sangat, ni lah 5 counter ni lah. Tapi tak apa, kita go through few counter. So untuk aggressive small cap, yang ni tadilah yang saya share tadi tu. Saya share kat komen tadi. Kedai K-pop ni. Kat share komen agresif ni, siapa yang suka small cap. Sebab tadi pun kita tengok small cap menunjukkan kenaikan yang agak baik. So ini antaranya lah. Okay. So next kita nak tengok counter. Okay, next kita nak counter. After that kita ada macam borak-borak lah. Mungkin lagi saya ada jemput few members untuk kita tukar-tukar pandangan sambil-sambil tuan-tuan pun boleh tanya-tanya counter lah. Okay, untuk counter pilihan. Ni counter pilihan. Okay. So saya ada buat untuk weekly punya ni. Ni untuk Cikgu Hasbi. Cikgu Hasbi ada share kat dalam group kan. So ni counter pilihan dia lebih kurang jugalah. So yang ni boleh tengok juga. Pantaj, Cocoland, Bonia, Simlife, Siap, Salvavest, Go, CFM, Cats, RGTBHD, Bahabest, Melas. So untuk yang saya dah buat yang bi-weekly swing lah kan. Kalau tuan-tuan target swing weekly untuk apa yang kerja. First saya pergi kepada PMB Tash. Ni siapa yang suka main leader langgat kan. So mungkin agak menarik lah counter ni. Sebab dia dah makan satu candle ni minggu lepas dan dia dah makan satu lagi candle merah dan volume pun agak baik. Dia mahal kan, RM19 kan. Tapi itulah mahal-mahal pun masa awal yang PKP tu, bulan lepas kot. Kenaikan dia hampir apa? 79%. Daripada apa? RM12. Ini taklah kan, daily lah. Even dia turun yang kat sini kan. Kalau tuan-tuan ingat masa tu teknologi tengah rally bulan Januari tu, dia naik macam sini 60% juga lah, highest kan. So kali ni mungkin tuan-tuan kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh consider untuk ni. So by trading plan, sini saya tengok as ada dominant break. So saya ambil sini, saya tarik ke sini lah, at least dia punya resistance dia. So kalau saya kat sini 5% dengan reward 15%. Okay, ada yang minat konten ni? Faiz minat Faiz? Tak bunyi ke? Tak dengar suara? Dengar. Yeah. Ini siapa yang suka counter, tapi even dia counter mahal kan, tapi bagi saya queue dia agak menyeramkan juga sebab agak ringan kan, sebab mahal juga. Tapi kalau siapa yang betul-betul in game ni, agak menarik lah. Even siapa yang beli kat sini, 18% lah. Muslim mungkin kita dapat 18% lah, at least 10% within 1 month, okay lah kan. Sebab dia leader dia leader untuk touch dan kalau ikutkan ni dia bawah besi lah. Okay, itu satu lah. Kalau untuk weekly, reason dia weekly lah. Weekly dia dia validate weekly. Even bukan 1 dia makan, 2 dia makan, 3 sikit dia makan. So saya expect for this lah. Next is sign. Sign ada furniture. Ni untuk weekly dia punya direction. Dan 2 minggu lepas dia beri satu kekuatan, dan dia ada buat base dan dia engulf lah. Ke harami engulf. Dia macam makan kena ni. So agak menarik. Dia all time high counter ni. Itulah all time high counter. Itulah. ATH dia 167 kat sini kan. 167 sini. So mungkin dia nak cari kat sini. So by trading plan untuk weekly punya. So kita buat kat sini. Sampai ni kita buat target lah. Okay, 7% reward, risk 23% lah, tapi tinggi sangat. Saya buat 7-14 je lah. At least 14 lah untuk gun lah, next gun. So ini dia punya weekly punya prediction lah. Boleh juga kalau tuan-tuan rasa dia boleh pergi lagi, bawakan sikit apa kan. Kat RBS ni mungkin nampak mungkin strong kan, kita nak test ke, bawa sikit lagi 10. Yang ni mungkin risk reward tak cantik lah kan. Kalau saya based on ni, saya buat sini lah 6%, 14% target, 6-7% lah.
So trading plan ni mean kalau esok minggu depan lah contoh Isnin kan. Nampak mesti kalau dia turun test ni beli je. Sebab apa, dia dah daily pun dia dah validate. Dan daily pun dia dah validate. Dia tak validate makan ni lagi lah, tapi dia dah makan yang kena-kena kecil doji semua ni. So good signal lah bagi saya. Cuma ada satu konten tak salah dia divergent sikit. Betul tak? Dia ada sign of sini. Dia agak naik tapi turun kan. Tapi ini orang kata dia still boleh naik kan, contoh ni turun, still naik semua. Kita kena berhati-hati lah. Kalau tuan-tuan nak take position, boleh ready dengan tight stop loss lah. Good sentiment untuk counter ni sebab dia under consumer. So tadi kita dah tengok consumer agak baik. So mungkin boleh perhatikan jugalah. Okay, next counter cikgu Puan Smida, cikgu kan? Bukan. Ali. Sorry. Yang sign tadi tu boleh buka weekly tak? Nak tengok sikit. Oh, weekly. Saya buka weekly dia nak bawa ni. Perasan, sorry. Ni, weekly dia ni enggak kan? Oh, cantik. Okay. So, kita cari counter kan cantik tu kat dalam. Okay, so sebab ni lah, sebab saya tengok dia macam ni. Cuma volume dia tak adalah ni. Cuma by sentiment consumer tu, dia sign ni dia gerak dengan sekali yang salah best. So kalau tuan-tuan buka kat saham, kalau saya pakai saham, buka kat profile, dia tak ada sini dia bawa wooden dengan consumer. Cuma tak silap saya dia sign salah best apa si siapa Chin Him kot. Dia punya orang kata adik-beradik lah, quarter member. Okay, next AYS. Ini sebab saya mostly sebab weekly validate ni yang watch list ni. AYS tadi cikgu Nat lah juga SB pun dah share tadi kan. So AYS Puan Smida pun kata dia biasa dia rally for dividend. Dia sektor besi. Even saya ni kadang besi ni saya kurang sikit sebenarnya. Saya jarang take position untuk auto besi. Tapi sebab kita buy candle kan. So menarik dia sebab dia validate kat sini. Saya sebut indikator okey tak? Indikator pun dah ada cross ni. Ni nak cross lagi kan. Mudah-mudahan lah. So better trading plan, saya expect kalau dia tak turun lah. Kalau dia turun pun tak apa. Kita expect ke sini 20% for at least lower high dia. Ini swing weekly lah. So kalau saya buat sini je lah. Boleh je nak buat sini tapi macam kurang sikit lah. At least esok dia turun sikit ke untuk dicarikan ke apa ke. So within this area lah. Kalau dia naik, kalau daily dia pun agak menarik. Dia ada volume sini. Saya rasa dia pending 20 day ke tak? Dia pending 20 day breakout. Dia tak pending, dia dah break kot saya rasa. Cuma dia nak buat new 20 day high. Volume pun agak baik. Dia kan ada oversold sini. Tapi kita expect untuk swing weekly agak menarik lah. Dengan potential return 20%. Dan risk Ali. Saya? Ya, yang ni bukan continuation pattern boleh. Kan? ABC okey je. Cuma overall dia macam dia tak uptrend ni kan, dia macam banyak bukit-bukit lagi kan. Cuma sini dia dah biasa dia menarik, dia dah break sini. So tengok bila dia break sini, dia naik ke atas kan. So bila dia break sini, dia test sikit, dia naik ke atas. So kalau kita buka MA 200, menarik ya. Dia pun dah atas MA 200. So ada divergent, divergent. So nak bismillah. InsyaAllah boleh kot. Okay. Ni panjat ke tadi tanya? Umi Nusu Soleha ni? Ya. Panjat guna helah lain kat Nanang ini ya. Pandai. Itulah pasal masa betul. Ingat siapa? Soleha mana? Rupanya Soleh. Okay, the next. Ni semua weekly ya. Saya buy on weekly. Okay, the next. Menarik juga. Even dia dividend, tapi dividend dia tak berikat sangat kepada sektor dia. Di net weekly. Oh, dia ada tinggi lagi di net ni. Saya ingat dia dah. Sekejap Oh, okey. Ada tinggi RM2 lebih di net ni. Dah pergi. Okay, kita pada weekly tadi.
apa menarik minat ni, mungkin sentiment dia kot. Saya rasa kalau tengok dalam market trade value tu, orang beli dia macam air 5 juta, 10 juta. Tak tahulah sebab apa famous kat counter ni. So expectation target 16%. Risk reward target potential. So risk dia kalau saya jenis counter macam ni, saya ya kalau ikutkan by candle mungkin sinilah ideal kan. Tapi kalau saya break yang merah ni saya mungkin keluar lah. Keluar ni mungkin dia bukan tak okey, tapi dia tak perform dah waktu tu. Dia okey tapi waktu tu dia tak perform dah. Kalau saya lah, tapi kalau tuan-tuan swing mungkin boleh tolerate lagi lah risk ni kan. Kalau bawah ni ke pulang tu tuan-tuan lah. Cuma menarik dia sebab dia buat macam ni lah, rally based rally. Dia dah makan dua candle merah ni, apa 1-2. So kalau dia boleh makan sini, insyaAllah dia boleh makan ke sini. Atau mungkin dia boleh pergi ke upper channel lah, 30% punya target lah. Okay. Analyst target 16. 16 lah. 16. Okay. Lama dah kan masa yang tengah rally tu 16 ni kan? Sebab apa kalau kita tarik Fibo pun dia 16 tu 423 dia punya peak dia lah. Capai dia capai. 50% lah boleh lah. Besok kita pergi Rahnu je kat Nana. Daripada raya kita sini tu lah. Saya counter ni sendiri saya nak beli juga kan, tapi bila saya tengok queue dia ribu-ribu kan. Saya kan jenis tengok counter macam agak lama, macam untuk intra semua tu kan. Boleh ke ni? Alah saya tak beli lah. Tapi okey lah, bagi saya dia best dia sebab transaction by rate sangat cantik dan dia stable kan. Dan even lepas dividend dia still boleh go up, is very good lah. Dia macam geng-geng teknologi. Dia kalau ada counter fee counter lepas dividend kan dia ada adjust dan sebagainya. So for the next dia still maintain lah. Okay, next counter Farm Fresh. Ini pun saya terbaca dekat Tuan Alwi apa yang FTR tu, yang Wyckoff tu. EPF baru ambil counter ni, baru beli sikit. Dia beli banyak EPF, KLBSP kan. Kan dia beli pun dia dah break yang sini. So aku kalau tuan-tuan target for long term kan, mungkin menarik lah untuk diperhatikan. Kalau short term mungkin boleh juga, depend lah. Mungkin sentimen susu kurma apa semua mungkin agak ada ni. So untuk risk tolerance, kalau saya bagi di weekly ni, sebab apa saya masuk weekly sebab dia break sini lah. So mungkin expectation akan ada profit taking sikit esok. Sama ada ke GAN 16 ni. Ada profit taking atau mungkin dia nak target terus lah. So by ni saya punya target ini saya tak ada target yang ni, dia mungkin by trailing stop lah sebab sini APF kalau dia labur kan mesti dia expect for something kan. Mestilah ada risiko untuk turun lah kan, dia tak adalah nak cakap tak ada risiko turun. Cuma saya masukkan ni sebab APF tu lah, APF beli. So kita mungkin expect for a good thing lah kan, sebab apa dia beli kan, bukan saya saja beli kan. Cuma kalau ni RM1.07 something, so agak taklah mahal lah maksudnya kalau RM1 kan. Tapi mungkin sebab consumer punya perspektif dia boleh naik agak tinggi lah. Okay, ada minat Farm Fresh? Ke tak ada? Tak kenal? Ada? Tak ada? Banjai minat? Banjai? Tak minat? Okay, next tak minat. Kurang lah. Okay, next Angkong. baru sangat. Okay, next Angkong. Angkong ni for chemical. Angkong Nailet kan, biasanya kalau kat latest nama dia Angkong kan yang Nailet. Nama dia dah tukar jadi Angkong Nailet. Dia very good company dan all time high counter. So saya rasa dia boleh for long term saya rasa agak menarik counter ni. Sebab saya rasa masa saya ke SP apa? SP2 berapa? Ke SP2 tu harga dia dalam RM1 something je kot. Betul tak? Sebab tu kat sini kan. So by return hampir 100% lah for long term kan. Dan dia all time high counter, good company. So mungkin boleh masukkan as a good investment lah untuk long term ataupun
Siapa nak short term pun okey. Ni reason saya masuk ni sebab dia weekly validate lah. So expectation mungkin first target dulu. Okey dah. Saya jarang tarik pivot sebenarnya untuk saya tak berapa berani kan tak tarik pivot, tapi by structure saya lihat dia agak ada potensi lah untuk pergi jauh. Ali nak tanya sikit ni. Kalau dah tukar Encom Nilab agak-agaknya prediction, Nilab punya counter macam sama. Maksudnya dia follow juga Encom lah. Sebab sebelum ni dia agak follow kan. Betul macam tu lah. Sepatutnya tu. Tu lah saya pun mungkin Faiz nak tambah untuk Nilab ni, Faiz. Saya nak komen Nilab ni. Sebab dia macam saya pun tak faham kat dia punya maksud merging tu macam mana. Tapi sekarang ni still di traded Nilab kan. Masih boleh. Dia tak lawak tu. Ya, tahu dia buat apa lagi sekarang sebab diorang merging company dia. Kemudian yang Nilex pun dah bagi apa share Encom kepada pemegang saham Nilex. Nanti saya baca-baca dulu. Okey. Tapi sekarang ni still traded kan Nilex kan? Nilex still kita boleh trade kan? Boleh trade lagi. Itu yang agak tu sikit lah kan. So okey, bagi saya seminit je. Okey, boleh follow tak? IGM okey. Nilex by current structure nampak okey lah, nampak okey bagi saya. Habis sekejap, kita pergi Angkong tadi habiskan Angkong sekejap. Angkong lah, betul lah Angkong kan. Okay, so kalau buy lemak saya ni, saya buat target macam ni je. Kalau tuan pakai Fibo ke apa boleh kot. Betul ni, sekejap So mungkin lah kalau boleh dapat RM4.5 RM5 kan macam taat. So weekly by validation macam sikit juga kita cikgu ajar. So mungkin kalau ada rezeki so 3-4 bulan kan 5% risk dengan 21% return lah. Okay, saya habis ada dua ni tu kita counter. Net BS Stack ni pun apa yang menarik sebab dia breakout dengan volume untuk daily. Tak adalah besar sangat volume ni kan, tapi okey lah bagi saya sebab dia breakout net line ni dan dia dah berjaya sini. So saya punya expectation for 16% return dan dia all time high juga counter. And all time high counter. So di antara sektor teknologi yang boleh diperhatikan jugalah. Dan dia pun dah baru break MA 200. So kalau di test dia boleh sustain, insyaAllah kot boleh 60% return lah. Reason entry weekly, saya nak kata weekly tak jugalah, tapi macam good look lah untuk saya. Last kali Nescon for construction trending, same thing, rally based rally. Even dia ada ni kan, nampak macam ada selling pressure kan. Tengok kat sini, ada selling pressure naik, ada selling pressure naik, ada selling pressure naik. So still good lah bagi saya tengok ni good. So my trading plan untuk ni sebab saya punya short term punya target, so saya target for Liscan for 80% return. Break base cabut lah for 3% loss lah. Kalau daily dia macam ni lah lebih kurang.
Kalau dia dah break 2 CB, mungkin kalau nak turun sikit break 2 CB ke, mungkin boleh diperhatikan lah. Sebenarnya saya rasa dia agak convergent lah. Tak convergent sangat, tapi boleh diperhatikan lah untuk trending for sentiment construction lah. Okay, soalan ramai WL. Okay, boleh ajar kita orang usaha tengok tasko ni. Okay, so saya bagi yang ni lah. Sila ada lagi sebenarnya yang sini, tapi saya tengok counter round lah kan, dah 10:49 dah. Lagi saya tutup dengan few ideas lah. Okay, tasko transportation kan. Menarik. Menarik je. Menarik sebab dia break MA200 lah. Tapi itulah, macam ni pun dia break, dia turun semula kan. Cuma mungkin sebab transportation tu agak menarik. By MA lah kan. Kalau by structure, bagi saya ni target dia lah. So macam dalam continuation pattern, tak break B kan, tak break sini. So mungkin dia pun dah retest ni. Mungkin dia boleh target untuk next 124. Kalau short term ni mungkin saya buat break ni base ni ataupun break ni okey 5% lah. Kalau saya buat break sini break gun lah. Dengan target for 7% return, 4% risk lah. Kalau saya lah, mungkin dia akan turun ke sini untuk gun lu ke, ataupun dia nak test bawah. Tapi by structure dia continuous pattern, ada convergent, ni tak ada apa sangat. So mungkin menarik untuk diperhatikan lah. Kalau by trend line, kan dah break the trend line, kalau dia nak retest sikit lagi sebelum dia menuju puncak lah. Kalau ada rezeki mungkin kalau dia nak swing kan, hati haba, mungkin dia boleh cari 50 tweak high dia dekat 14 lah. Pasuk GB, saya tengah hold IBS, USD, okay, nak pergi mana, nak beli mana pula ni. Oh, nak pergi mana, tanya Banjai lah. Sekejap, apa tadi? Pasuk GB Pasuk GB counter apa Counter scam tu, pasuk GB tu. Allah. Wih, macam oh, saya tak pernah pergi beli counter ni. So, saya tak ada komen sangat lah. Cuma saya pernah dengar orang share lah. Dia all time low counter ni. All time low lah. Support bursa kan. So, dia orang kata dulu. Counter macam ni. Sebab dia support dia macam ni kan. Support dia jenis macam inilah low dia. Betul tak? Low dia ni. Inilah low dia. So, saya pernah dengar orang main penny ni, dia punya style dia beli awal tahun macam tengah tak ada orang nak beli kan. Lepas tu tahun depan dia tuai hasil je. Faham tak? Sebab ni dah all time low kan. Dia tuai hasil mean kalau tiba-tiba lah awal tahun tu mungkin ada rally sikit, so dia profit lah. Itu kalau game-game ni lah. Cuma pulang lah tuan-tuan, mungkin nak masuk orang kata apa, orang kata macam tabung macam Cik Gunah tu dia buat apa, tabung anak dia kan. Sebab ni counter ni kan satu bit dia kan kat 40% kan. Mana kalau 1000 masuk kat 25 ni, tiba dia turun bawah, dah rally unrealized loss 400 kan. So kalau tuan nak beli, mungkin beli kat 0.015 ni, dan tunggulah, mungkin beli awal bulan, jual hujung bulan, dapatlah 400, beli 1000 kan, 40%. Itulah mungkin idea yang saya dapat daripada member lah. Dia biasa kalau counter sikat macam ni, biasa dia berat kan. So orang biasa QGTD. Kadang sebulan match QGTD, dia Q sebab dia berat kan. So belum tentu match hari tu. Kadang-kadang Q 3 minggu baru match. And then satu lagi, biasa kalau counter sikat macam ni, orang beli betul-betul tapak. Betul. Ini kita tapak ni kan? Kita tapak lah. Boleh lah nak beli kan. Kalau siapa yang minat macam ni boleh belilah. Kita masih kira macam low risk entry lah macam ni.
Ya, kejam mata lah. Itulah macam kena QGTD, nak sell pun kena Oh, GTD lah. juga lah sebab dia tak match dalam masa sehari sebab dia berat. Kadang seminggu, ada dulu kawan sampai sebulan, 3 bulan baru match. Oh, faham. Itulah macam saya kan, ini kita borak-borak lah tak adalah ni kalau nak tanya boleh. Macam ada, saya tanya siapa dalam grup itu, dia orang punya style memang, dia kata ada orang tu, dia beli awal macam sini kan, waktu sekarang ni. Lepas tu dia jual bulan 1 nanti. Kan bulan 1 kan ada penny rally, gaya Cina apa semua tu kan. Tu dia jual waktu tu. Banyak dia beli 10 counter. So, itu macam maksud dia tak nak pening-pening kan. Tapi dia beli all time low tu lah. Either all time low ataupun 50 to week low. Dia beli 10 counter semua penny ke? Ini cerita dinakalkan oleh member-member lah, itulah. Saya pun nak katakan ya semua pun tak lah, tapi lebih kurang macam tu lah. Dia mungkin saya rasa dia lama dah dalam bursa, cuma dia veteran kan, mungkin zaman dia dulu kan, mungkin style macam tu lah. Kan saya dulu pun saya ada share penny trending ni. So dulu kan ingat lama lah juga kan penny ni nak trending kan. Dia tengok 2 minggu lah siap kan. Mana macam Atroni, AHB. Lepas tu macam tu lah. Okay. Okay, Kak Nana ke Banjai, Faiz ada nak share apa-apa? Ada kan nak buat borak ke? Oh, ramai kat 107 orang Okay, kalau tak. Dalam banyak-banyak counter yang review tadi. Yang mana yang jadi idaman hati? Idaman, keutamaan, risk dan reward dia baik. Basically saya personally ini saya share based on MO kan. I mean kalau tuan-tuan untuk swing ni yang saya jumpa weekly dia macam tak tinggi sangat halo dia. Ataupun dia macam okey lah sebab sebab saya sendiri saya punya personal style beza sikit. Sebab saya kan macam tengok screen je tu kan. So kadang ada counter tiba-tiba tak ada niat pun, tengok cantik, volume rate cantik, saya bismillah jugalah. So kalau ni based on, at least kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan buka weekly, make sense lah dengan apa yang kita belajar kan. Dia buat high, high low, dia validate. So dia validate ni tak boleh turun naik, mungkin dia akan dindong-dindong dulu. Tapi kita tahu validate ni, ini satu tip juga lah yang saya pasang the power of validation ni, dia tanda kekuatan lah. Maknanya kalau dia turun tu kan, kalau mungkin ada certain orang suka buy kemerahan. Tapi saya sendiri, saya pribadi saya suka buy waktu dia validate. Tapi saya tak tinggi sangat lah kan. So dia boleh turun. Ini contoh saya buat lah. Saya beli counter FGV for daily. Saya beli, dah cepat target saya punya. Okay, FGV ni saya beli dia sebab dia validate dua ni. Validate dia makan 2 kena merah ni. Waktu ni, area sini. So bila dia makan 2 kena merah ni, bagi saya dia dah ada satu kekuatan lah untuk dia mean daripada dia buyer punya control, daripada seller punya control, pada buyer punya control. So waktu tu saya buat trading plan within this area. Saya beli, saya tengok dah beli waktu merah tu, waktu hijau ke. Saya hold lah sebab saya target kat sini kan, saya punya target TP dia. So even dia turun pun, tapi still turun dalam keadaan yang kita boleh tolerate risk dia kan. Tak banyak 4%, saya target within sini kot, dalam 7% something kan. Sekarang saya masih hold lagi. So tengoklah kalau boleh capai ke sini kan. Sebab saya suka counter yang macam 52 week high ni dia uptrend lah, bersemula dia uptrend. So kalau bagi tanya saya, kalau antara counter ni kadang saya spontan je, kadang contoh saya tengok ada counter yang okey, ada modal sikit, saya belilah. Kalau rasa tak okey, mungkin saya tak belilah. Okay, actually saya ada satu lagi, jadi saya dah share kat group lah. Okay, sekejap ni all time high untuk week 2. Okay, nanti kan biasa saya share dalam group kan untuk trending counter tu. So ni yang saya tengok top 20 lah, daripada volume override hingga ke validate candle. So macam tangkuh and even kita rasa tinggi, tapi saya still
kalau untuk saya punya position, saya still consider counter ni masih ada potensi lagi lah. Bila dia tak ada potensi, bila dia ada selling pressure yang agak tinggi lah. By now saya lihat dia masih ada potensi lah. Even Bonia kan. Contoh macam ni, nak masuk kat mana depend on tuan-tuan punya strategi lah. Kalau saya contohlah, kalau saya esok agak-agak dia turun ke dia naik lagi. Kita tak tahu, kita tunggu esok kan. So kalau saya punya style, saya react dengan harga dia. Kalau dia turun, saya rasa dia okey untuk beli, saya akan belilah. Kalau dia naik lagi, contoh esok dia naik 3% kan. Lepas tu dia buat high low, mungkin saya rasa tengok buy rate okey, saya akan beli juga. Itu saya punya perspektif lah. Kangkung naik kata price. FGV turun ke CB tu kan. Betul, dia turun ke, sebab dia initial break kan. So dia test dia punya tadi tu dan dia ni lah. Okay, so nanti kalau tuan-tuan tengok saya punya potential watchlist tu, mostly counter yang warna pink ni, ni counter all time high. I mean dia tak ada high lagi lah. Kalau counter warna biru ni, dia counter 52 high. So saya suka buat watchlist macam ni supaya saya senang nak tengok contohnya apa-apa counter naik kat kita punya field screener kan. Saya tahu dah warna ni, kalau contoh warna kuning ni dia below 200, MA 200. So dia okey nak trade tapi kita kena consider dia as downtrend lah. Okay, ada nak tanya apa lagi? Apa nak share apa? Pak Is, Kak Nana? Simlah kan? Simlah Kak Nana pula. Saya gua sendiri kompak ni Simlah ni. Okay. Okay, bagi saya okay Simlah. Kalau saya punya trading plan, kalau dia nak test ni ke dulu kan. Saya buat adalah trading plan saya. Saya for yellow. So, saya reset kat sini. 2/5 kan. Okay tak? 3/5. Tapi sebab resistance ni paling dekat sini kan. So kalau dia dah berjaya break ni, mungkin dia cari kat sini lah. Kata apa? Oh dia real estate. Okay, kalau buy sector dia agak menarik sebab dia buy sector in play lah Sinlife ni. Cuma harga dia pun okay, not bad. Cuma apa ya, cuma dia. Overall okay lah, biasa okay. Kalau nak tanya trading plan saya macam ni. So esok, as long dia berada kat kawasan merah ni, bagi saya tu zone bilian lah. Yalah mungkin esok kita tahu kan kalau dia naik terus, okay, dia break gun ni, kalau tuan-tuan yakin untuk beli, beli je lah. Target expect kat sini mungkin ada profit taking sikit, tapi since counter dia sector yang trending, mungkin dia boleh pergi jauh lagi kan. Cuma by volume masih belum okey dah sangat kan. Tapi good counter lah bagi saya. Capital MBL. HB. MBL tu Mua BL, Mua PN tu Mua Banli, dia supply apa equipment untuk palm oil plantation. Oh. Okay. Dia dengan CBIP. Dua ni supply barang ni equipment untuk plantation. Maksudnya sama pattern macam MBL apa? 19 dia? Sama dia tak. Okay lah, boleh lah kan dia buat 1-2 test tapi dia fail kan, fail sustain kan. So ni pun mungkin ada risiko fail sustain lah untuk Simlife ni. Kalau untuk buat trading plan macam tadi, itulah Simlife ni kan. Kalau macam trading plan tadi lah, kalau tak jadi trading plan kita, kalau tak ni boleh keluar lah. Sebab overall counter ni masih downtrend kan. So expectation tu tak ni sangat lah. Sebab even kalau melainkan dia downtrend tapi dengan volume yang agak menarik, saya mungkin akan lebih prioritas lah counter yang macam tu. Contohnya tak. Ni menarik sebab dia punya volume dia override. Dia even downtrend kan. Saya rasa dia bawa MA 200 tu lah. Oh dia dah break MA 200. So kat ni yang ada counter yang menarik juga. Ramai juga kompang counter ni. Saya pun bayar siapa ni lah sebab saya ada dalam.
So by technical view, technical perspective, apa yang menarik, dia dah break sideway dia. Macam tadi cikgu Waspi share, dia lebih macam inverted hammer kan. Dia buat macam ni. So dia dah break, orang kata kalau kita tukar line, dia dah break a few significant line. So volume pun agak baik. Dan dia punya CB dia, satu sini, satu sini. Kita adalah nak optimis sangat sampai 46% kan. Tapi InsyaAllah lah kalau 10% tu optimis juga kan 10%. Boleh 10%. Bagi sini kan. Sini lah. 10%. Saya punya break sini lah. So breakkan half candle lah. 4% or 50% reward lah. Kalau nak bikin rezeki sampai sini kan. Rezeki sampai sini, Alhamdulillah juga lah. Okay, by short term, maybe 10% to 7% is a good idea lah for target untuk counter cup ni. Since dia agak penny risk, hati-hati jugalah. Betul. Kaya-kayaan ada apa. Memayungi raya kalian, insyaAllah. Okay, saya nak share apa lah. Okay, MTR trading idea. Sikit lah. Dalam 10 minit, 5 minit. So, MTR trading idea ni, ini saya dah cantikkan sikit lah masa yang saya present trading idea tu dia agak color lah. Saya pun buat slide last minute. So, mostly yang trending counter tu, same idea. Idea dia tercetus kan bila kita kan baru belajar kan. Saya cerita sikit lah kan, cerita baru belajar. Saya pun baru tak habis tahu lagi. So bila belajar kan, kata dia macam menarik kan trade ni sebab kita business yang kita tak perlu percaya orang. Kita just orang kata tak perlu deal dengan orang kan. Kalau kita buat business apa-apa lain, kita kena deal dengan orang, supplier, team. Tapi by trading ni, dia one man show. Tapi dia macam orang tak boleh tahu kita boleh senyap-senyap kan. So saya fikir macam mana kita nak orang kata optimize kita punya profit tu dalam masa even kita ni short term player kan. Biasa orang cakap 50% setahun. Tapi boleh tak kita buat 50% setengah tahun ataupun mungkin 3 bulan dan semakin lama makin singkat kan. So tercetuslah idea ni macam mana saya nak cari. Dulu saya guna counter breakout kan. Bila counter breakout ni dia ada satu cabaran. Bila counter breakout tu dia kadang dia lewat sikit sebab dia dah break 20 days kan. Macam dia dah naik banyak, tiba-tiba kita baru sedar waktu dia breakout. So bila saya start dengan trending counter ni, jadi saya buat simulasi lah macam mana saya share yang dalam group setiap hari tu. Mungkin tuan-tuan boleh dapatkan sikit idea apa yang boleh dipelajari lah. So apa menarik trending counter ni, dia ada momentum dan dia biasa ada sentiment dan paling menarik dia high potential return. High potential return tu macam mana? By sebulan, saya tak nak cakap 5 tahun lepas, 6 tahun lepas lah. By sebulan, ini contoh pertengahan March lepas. Okay. Untuk range, counter yang naik boleh sampai within 10 hari trading day, 90% ada, 95% ada, 40% ada, 38% ada, 68% ada. Kan? Dan at the end of the month, apa yang menarik, boleh katakan counter yang naik above 40% ada hampir 30 hingga 40 counter. So benda tu okey. Make sense lah kan, kita boleh, mungkin tak dapat semua lah, saya faham mungkin kat Atronic, mungkin kalau scan Warren, mungkin certain orang lah boleh dapat 150% kan. Mungkin kita at least dapat 10%, 15% is ideal lah kan, still ideal. So the idea dia, bila kita berjaya detect counter yang ada potensi untuk naik lebih banyak dalam tempoh yang sekejap. So apa idea dia? Secara purata setiap bulan ada 30 hingga 50 counter yang akan buat kenaikan 30% ke atas. So setiap counter yang pernah naik 10% ke atas berpotensi untuk naik 20%. Seterusnya 30% dan sehingga dia pergi ke pasar distribution. So expectation kita nak cuba ada dalam trending counter ni ketika di fasa permulaan kenaikan within 10 ke 15% spike. In case counter tu berjaya naik 50%, at least kita dapat 7 ke 15% pun dikira baik. Okay, dapat so far? Panggil rakan kerja, Frankfurt.
Okay, tak apa. Jadi saya tunjuk contoh lah. Okay, so nak buat apa? So apa nak buat apa? So saya bagi pada 3 lah. What to buy. Bila nak beli, when to buy, how to buy. So what to buy, ini 3 ciri-ciri yang saya rasa saya simplify kan. Pertama, counter tu ada momentum, ada engulfing, breakout counter, dengan syarat dia breakout 7% daily ataupun weekly dia 10%. Okay. Mungkin ciri kedua, dia validate candle makan 2 candle merah. Dan ciri ketiga, warrant counter yang ada 2 ciri ke atas. Sebab tu kalau perasan, warrant counter yang ni, yang menarik, SolarVest, dia naik 95% kan, tapi mak dia naik dalam 40% je. So, kita boleh take position lah untuk tu, kita boleh ambil kesempatan lah. So, itu bagi siapa yang boleh, dia tak adalah mahir-mahir murah sebab kita buy structure. So, how to find? Ni screener saya lah. Screener saya dulu Ali, yang ciri-ciri tu maknanya counter tu kena ada 1 je ke cukup ataupun 3 sekali? Boleh je, satu pun okey. Satu pun okey. Jadi kita tengok counter ni, kita tengok counter ni in short lah, yang jadi bulan lepas, dan kita tengok apa counter yang mungkin jadi bulan ni. Mungkin lah, saya pun tak tahu yang mana nak naik kan. Tapi sepanjang saya buat 5 bulan ni, alhamdulillah lah, kita boleh dapat potential gaining yang agak menarik lah. Tapi dia saya faham mungkin sebab masa kerja beza semua kan. Tapi tuan boleh dapatkan idea ni dulu dan tuan apply dengan sesuai dengan masa tuan-tuan. Jadi saya tunjuk macam mana cara dia. Mungkin idea lah sikit. Okay, so idea dia top volume dengan top gainers. Dulu saya buat jugalah kan. Screener, MA silang 20, 70, 80, MACD cross, RSI semuanya. Tapi satu cabaran bila saya buat itu, dia tak macam ada certain counter saya terlepas. So apa yang saya buat, saya ambil top gainers je. Top gainers ni, contoh saya ambil Jumaat ni kan. Ini top gainers. Ini top gainers kan. So saya ambil ni, saya akan ambil yang naik 7% ke atas. So saya buat kat watchlist saya. Okay. So bila kita dapat macam ni, so counter ni dia ada potensi untuk naik lagi. Tak percaya? Okay, saya contoh kenapa counter tu naik 7% ke atas, dia ada potensi untuk naik lagi. Tangko, permulaan kenaikan dia, saya ambil harga 20% lah. Pak, dia naik 14% betul tak? Minggu tu, dia naik 30%. Lepas tu, dia naik 20%. Lepas tu dia naik 11%. In short, 100%. Mungkin kita dapat semua lah kan. Saya pun tangkut dia tak dapat semua. Tapi by hope kita ada dalam. Okay, next contoh counter, Bonia. Ni minggu pertama dia naik 8%, 11%, 3%, 9%. Bonia ni antara one of year to date yang very perform lah. Overall 30%. Within 1, 2, 3, 14 hari 2 minggu lah. So idea dia macam tu. Okay. Itu yang dah berlaku kan. Okay, kita tengok yang mungkin akan berlaku. Satu OWG. Dia naik 6%. Dia naik 8%. 9%. So ada kemungkinan dia naik lagi tak? So, kita tak tahu kan, betul lah kita tahu mana satu sebab banyak counter. Tapi in term of shortlist, daripada contoh 1000 counter, kalau saya pengalaman saya, counter-counter ni memang saya simpan betul. So contoh apa saya buat, setiap hari bila saya post trending counter ni, kan contoh hari Jumaat kan, ambil hari 9/4 Jumaat. Kan ni kan, top 10 lah. So saya ambil yang naik banyak ni. So saya ambil ni. Warrant pun saya layan je. Saya buat dalam satu watchlist saya. Selected tu, box trading, DTF 10% ke atas, saya simpan. So, apa yang saya buat biasanya, saya akan tengok esok tu, dia naik ke ataupun dia turun. Kalau dia turun low volume, mungkin peluang. Kalau dia turun dengan high volume, mungkin dah fail lah. Tapi idea dia itulah. Okay, sama sikit lagi. Okay, bonus, kalau kita dapat, okay, ada relative volume. Ini yang saya dapat idea daripada Faiz lah. Faiz punya idea. Relative volume untuk breakout counter,
dan trending sector lah. Okay, yang ni pun saya bawa buat juga. Kan sebelum ni kan kita belajar dengan Cikgu Nas breakout counter kan, betul tak? New day high kan. Ini saya tambah satu lagi kat screener saya. Kita nak cari breakout counter mana yang paling menonjol. So apa yang saya buat breakout counter ni, kalau ni kita buat kat day high ni, kan kita ambil kat new month high, cuma saya tambah relative volume dia atas 2. Main dia breakout yang very super lah. Okay, ini status screener ni, dia beza dekat sini je. Tuan-tuan tambah new month high tu, tambah kat relative volume tu. Okay, so bila tuan-tuan buka, tak Bonia, padam, nampak dia breakout, dia buat new month high kan, dia 50, even dia buat berjaya buat riwayat baru, volume dia rancak. Ola biji. Go. Sangat. Volume dia macam override. Macam bagi saya kat bursa ni, volume ni penting lah. Dia penting sebab kita modal pun tak berapa banyak kan. So kita nak be in the counter yang ada volume. So dia orang masuk ni mesti dia nak untung kan, tekan nak rugi kan. So dari segi prioritas, counter-counter macam ni boleh diutamakan lah. Kita cup. Kenapa saya prioritas cup ni? Sebab volume dia punya keutamaan. So itu the idea lah macam mana kita nak masuk lah. Macam mana kita nak pilih counter. So kita dah ada counter. Daripada 10 kita boleh filter. Even kalau tuan-tuan pasal saya post banyak kan, saya pun ada saya punya watchlist yang saya prioritas lah. Okay. Kemudian kita dah ada tu, bila kita nak beli. Okay. Potensi untuk counter-counter ni, biasa kita dengar beli kat high low tak? High low, beli kat zone. So dalam untuk trending counter ni, kita kena ready dengan 4 potensi, 4 kemungkinan. Okay. Kemungkinan pertama, dia buat 2 Morobozu candle. Contoh Mylark dengan cash. Bagi saya paling okay, Mylark saya nak masuk, tapi itulah saya ingat nak tengok high low, tapi dia tak buat high low sangat. Tak nak. Dia naik 14%, esok tu dia naik 16%, esok tu dia naik 14%. So 60%. 3 hari je. 3 hari je. So kalau saya ada masa kan, so saya sampai ada masa tu mungkin ada masa lebih sikit, boleh consider itu antara kemungkinan yang berlaku lah. Kedua dia jadi rally based rally. Rally based rally ni contohnya dekat Tangko. Okay. Tangko ni contoh dia naik sini kan, tapi dia tak naik terus, dia buat base kat sini. Dia buat base kat sini. Okay, sama lah dia buat base. So yang ni boleh dia buat high low, ataupun base jugalah kan. So ini kemungkinan kedua lah. So kemungkinan ketiga, entry di zone. Contohnya yang paling latest, siap saya tengok. Dia macam base juga, tapi base dia macam dia naik kan, dia nak cuba naik untuk second day tu, tapi dia tak lepas. Tapi dia jaya buat satu zone, harga sekitar 240, dia buat beberapa test, baru dia naik. So ataupun dia boleh jadi high low lah. Dan last sekali, high low validates. Ini saya tengok kat hektar. Dia validate dekat, ada kan? Kat sini kot, sini. Dia validate high low kat sini, tapi tak obvious sangat lah hektar ni. Cuma dia macam, idea dia macam tu lah. Idea dia macam tu. So, bila kita nak masuk, kita boleh, tip dia, kita set alert di zone-zone kemungkinan yang ada. Macam tu kalau tuan-tuan pakai EMA kan, ada certain okay, bila dia break EMA 20, dia return, dia test itu, kita beli. So kita buat lah 2-3 kemungkinan. So dia akan bantu kita untuk kita dapat lah kita punya potensi tu untuk counter tu. Okay. Contohnya, yang terbaru ni lah, contoh yang terbaru ni, Tangko. Okay. Hari Senin nanti, kita tengok dia nak buat base ke, dia nak distribution ke, dia nak buat double hijau lagi. Kalau tahu senang kan, Bonia siap. Tapi dari sudut watchlist, saya akan perhatikan counter-counter ni dulu lah. Swift, saya akan perhatikan counter-counter ni. Sebab apa? Tiba-tiba dia ni ada volume kan. Mesti ada something kan. So dan something tu yang best dia potensi kenaikan dia tu menarik lepas tu berbanding yang macam naik sikit-sikit tu. So kalau saja saya kan duduk, kita kan nak
nak untung cepat kan. So benda tu boleh bantu untuk kita dapat good potential return lah. Okay, last but not least, sikit je lagi. Pergi tadi. How to buy. Okay. Even dia tak semesti counter yang naik tu, dia turun ni. Contoh yang tak jadi apa? Aventa. Dia tak jadilah. Saya expect dia akan jadi sebenarnya. Tapi dia macam segan sikit. Aventa ni hari Jumaat lepas dia naik 38% kan. Tapi nampak dia buat macam pennant sikit. Pennant. Ini kalau dulu saya pernah try ni dekat Bintai. Kat Bintai, dah lama lah ni kat sini. Ni kat sini tadi okey lagi. Ni kemungkinan yang macam high low tu lah maksud saya kan. High low mean dia turun, dia buat high low. So kalau kita nak beli kat sini sebab dia validate dua counter, 40% dah. Siapa? Tu lah dia kena rezeki juga lah kan. Kadang kita jual awal. Kita rezeki kita lah. Tapi the idea macam tu lah. Mean kita dapat 40% ni dalam masa berapa hari? 2 hari je? Bukan 2 hari lah, 9 hari. Okey lah kan, mana kalau kita masuk 1,000, dapat 400, 5,000, dapat 800, 10,000, dapat 4,000. So, this kind of idea lah yang biasa, yang saya apply dan dia very helpful lah untuk saya punya risk reward lah. Okay, lepas tu how to buy kaji potensi and direction lah. Main direction ni, kalau contohnya tangkuh apa yang ada tangkuh ni, dia breakout dan dia hampir dengan 52 week high dia. So dia punya momentum dia tu dia lagi menarik lah. Macam Atronic, Banjai ni. Even kita kadang counter scam kan. Kalau untuk trending ni, scam tak scam itu nombor 2. Ada volume, buat duit. ada candle, kita layan lah. Tapi duit saya faham ada certain orang tak suka kan counter yang macam speculate ni. Dia depend lah, tak adalah wajib kan. Mungkin tuan-tuan boleh pilih counter yang lebih mahal macam Headstar tadi kan. Sebab apa dia menarik? Sebab dia boleh pergi jauh. Bila dia break 20 days kat area sini, dia jarak ke 52 week high dia agak dekat lah. So tu antara yang ni lah. Even saya pun tak dapat semua ni. Tapi okey lah dapat jugalah daripada apa. 160 dapat lah 20-30% kat sini. So kita mungkin tak nak semua. Saya faham mungkin kita kerja kan. Tapi dari sudut idea tu, once counter tu naik, mula dia naik berapa persen? 20%. 15%. In case lah kita terlepas sini kan, kita tak yakin, tak apa, tunggu sini. Okay, dia naik apa? 7%, tak yakin. Dan tak yakin tu, slow dia naik 60% even kita terlepas kat sini. Dan nampak, kalau macam ni, yang biasa kita nak tunggu high low kan. Kali ni dia buat sekali je high low. After that, every day, dia close above. So sebab tu, kalau dalam trending ni, kita kena ready untuk kemungkinan ni juga. So nanti kalau sampai ke SP4, ambil peluang, mahirkan untuk, orang kata apa, mahirkan yang intraday entry. Even tuan nak swing. So saya sendiri, saya banyak masuk by intraday entry, tapi saya masuk tu permulaan kenaikan lah. Contoh Atronic ni, saya masuk area sini kot, 50% ni. Saya masuk waktu dia, contoh dia naik je ni kan. Dia naik ni, 8% kan. Okay, saya masuk time dia 3% tu. Contoh saya masuk sini lah. Saya pun tak ingat proper ni, saya masuk. Ni sesuai untuk si rumah kot kalau saya punya style ataupun yang kerja agak fleksibel lah. Siapa yang jual agent ke, agent insurans kan, ada waktu kan. So dia saya masuk 3% kan, even dia buat high low sini, dia turun, saya tak adalah goyang sangat sebab saya masuk awal. Dia yang jadi penat sikit bila kita masuk kat ujung-ujung lah. So yang tu, bila intraday kan, kita mahirkan benda tu, kita tahu waktu bila kita ID untuk masuk. Okay, dah habis tu, bila kita tahu direction, kalau boleh pilih counter yang breakout 20 day dan near to 52 week high. Okay, lepas tu kita masuk dekat equal low, high low, kan? Silap. Ini tak ada. So kita kena pastilah harga resistance kan. At least kita tahu macam Atronic tadi. Dia tahu resistance dia kat sini. Kat sini resistance dia kan. So bila kita beli kat sini, kita punya expectation tu lagi tinggi lah. Kita punya target profit tu, risk reward kita macam jauh lah kan. Berbaloi lah juga.
Berbanding kalau jenis nampak terlalu tight, mungkin agak risiko lah. Okey, partial risk and reward. Okey, pastikan risk dan reward kita calculated. Kita tak boleh macam terkejut. Contoh, risk kita 7%, kita masuk 10k. So kita kena ready floating ataupun unrealized loss with RM 500 hingga 700. Contohlah, saya ambil contoh. Kalau tuan-tuan yang masuk tangko lah. Masuk tangko kan. Kalau tuan nak masuk tangko. Kalau saya sendiri, kalau esok, biasa kalau saya untuk intraday position, saya akan suka counter tu dia naik 3% dulu. So saya punya cut loss, dia break open price. Saya punya cut loss 3% kan. So saya tahu kalau saya masuk 10,000, saya rugi 300. Risiko saya. Kalau saya masuk 5,000, saya rugi 100.5. Itu in short lah, in short. So bila kita dah dari itu, kita tak goyang lah. Kita tahu kita rugi kan, rugi lah risiko dia. Tapi kalau dia naik, alhamdulillah kita untung kan. Last but not least, saya punya style juga, kita partial TP, partial EP. Kalau tu, pernah kita jual, tiba naik, kita macam sedih kan. Dia tak nafikan rezeki tu kan. Tapi bila saya fikir macam mana saya nak atasi masalah tu, bila saya buat partial ni lah. Mungkin kalau contoh kita takut kan dia buat high low, kita masuk. Kalau contohnya kan, esok kita masuk separuh dulu kat sini kan, hantar scarp chain tu. Kalau dia buat high low, kita buat masuk re-entry. Kalau dia break support, cut loss lah. Tapi kalau dia buat high low, dia naik lagi, kita top up lah bila dah validate high low. So itu antara yang kita boleh buat lah. Last but not least, ini Cik Gunas punya pesan saya very impactful untuk dia punya trading perspektif. Emosi Ali nak tanya. Okay. Ali, yang partial TP tu biasa masuk berapa lot? Minimum. Untuk yang kata macam partial TP tu, kalau kita masuk 100 lot, okay. Kita TP depend budget kita lah. Contohlah, kita budget 10,000 kan. Kalau kita nak in position one team, mungkin tak banyak kan. Kita masuk 5,000 dulu satu counter. So kita masuk 5,000, partial TP 1,500. 1,500 hari kita buat untuk swing. Kalau 10,000, mungkin partial TP 5,000, 5,000 buat untuk swing. So minimum yang orang cakap macam cantik lah untuk kita try trade strategi ni macam mana? 5,000 ke 10,000? Minimum try sikit dulu lah. Try risk yang kita boleh ready lah. Contoh, kalau kita tak biasa dengan amount yang banyak kan, kita macam berniaga lah kan. Mana Ali buat 50% lah kan? Dia depend kata macam ni. Try sikit dulu. Contoh saya dulu, even saya intraday dulu kan, saya beli sikit-sikit 1 unit, 10 unit, 20 unit. So bila memang saya nak ambil pengalaman entry, dan bila saya dah yakin sikit tahun ni, saya tingkatkan sikit sehingga kita dulu kita rasa rugi 100 tu kita risau dah kan. Tapi bila kita dah biasa, kita dah yakin dengan teknikal kita, 100 tu okey lagi. Betul, mungkin 500 tu okey lagi. Mungkin 800 tu okey lagi. So benda tu dia akan bagi kita keyakinan lah. Tapi belum banyak kan, kita pun bukan nak share kat orang, kita punya profit kan. So depend on kita punya emosi juga. Sebab ada orang dia kata saya punya risk 7% kan. Tapi bila tengok rugi 200 dah risau dah. Dah nak cut loss dah. Sebab kita tak biasa dengan feel tu kan. So biasa dengan feel yang kita selesa, depend on budget kita lah kan. Mungkin ada orang kerja mungkin kaya sikit kan, Dato' Datin kan. Mungkin dia 20,000 tu standard lah kan. Kalau jenis kita mungkin yang biasa ni, try 5,000 dulu ataupun 2,500 tak apa. 1,000 okey lah kan. Kita bukan nak aim for pergi haji esok kan. Kejap lagi saya tunjuk satu benda yang agak menarik bagi saya. Menarik bagi saya sebab saya buat lah. So ni KPI lah. One of cara kita nak dapat idea lah. Macam saya tak adalah target untuk compound ke hujung tahun ada 1 juta apa buat masa ni lah. So KPI kita boleh buat. Kalau kita target nak 800 sebulan, seminggu kita kena dapat 200. Sehari kita kena dapat RM40. Okey tak? Kalau kita dah okey, try dulu. Next kita nak upgrade. Kita target RM1,500 sebulan. Seminggu 400. Sehari kalau kita nak intraday, RM80 target. Dan seterusnya lah. So kalau kita pindah advance sikit, kita kata 7,000 sebulan kita target kan, kita punya income. Kalau income lah yang additional part kan. Seminggu 100,800. Sehari 360. Dia mungkin tak dapat sehari kan, mungkin kita kata per minggu ataupun per 2 minggu lah untuk kita short swing.
Bukan per counter, mungkin counter tu di compound 10% naik, 20% naik. So sehinggalah kita selesa dengan risiko tu. So apa? Ni cara kita buat potensi profit loss tambah brokerage fee lah. So kalau kita masuk RM3,000, kita profit 3%, kita dapat RM90. Kan? Tapi kalau kita loss 3%, RM110. Sanggup tak? Kalau sanggup, kurangkan lagi kita punya entry tu. Tapi kalau kita yakin, boleh, bismillah. Tinggallah amount yang kita rasa kita selesa. Kita bukan nak ketua, mahir kan. Take time, tapi kita slow and steady lah. Supaya kita tak rasa stres, kita rugi tu pun kita rasa rugi, okey tak apa, business kan, standard lah. Dan sehingga bila kita dah yakin, mungkin kita boleh go more lah. Saya pun tak adalah sampai tahap ni pun. Saya selesa je, jangan tuan-tuan expect more sangat lah. Lepas, yang ni saya dah kira buy ni. Yang ni saya dah kira pakai calculator yang ada brokerage. Ni mean dia dah brokerage fees lah. Ya? Buka boleh gambar tadi. Ni. Kenapa yang 10K punya 10% 1038 tapi 20K punya 10% 512? Terbalik ke apa tu? Oh ni sini Oh saya rasa yang ni saya tak edit lagi. Yang ni saya rasa saya tak edit. Belah sini saya tak edit lagi kot. Saya rasa betul tak? Okay. Sama kan? Dia sama. Sebab saya rasa saya ambil yang sini kot. Ni. Saya tak ambil ni sebab saya tak edit lagi. Saya tak sempat nak edit ni. Tadi saya gigih nak buat kotak ni pasal nak pergi nampak cantik. Lupa edit belah sini. Tapi idea dia macam tu lah. I mean yang ni abaikan lah. RM15,000, RM20,000 ni mungkin level-level datuk-datuk lah kan. Saya rasa ada je dalam ni yang level macam ni kan. Tapi by orang kata siapa yang startup mungkin kita punya range 3 ke 10,000 kan. Okay, kalau kita dah yakin, ada je orang yang sekali masuk 100,000 kan. Tapi orang kata kita tahu lah kita punya kemampuan lah. Itulah. So by this kind of thing, kita boleh target. Contohlah kita target 400 sebulan kan. So by 2 minggu kita target dapat 400. Mana yang 400 sesuai? Mungkin kita boleh cari satu counter dengan modal 3,000, dua counter yang dapat 8% dengan modal 3,000. Dapatlah dalam 2 minggu dapat 500 lebih kan. So sebulan okay, kita ada rugi lah kan. Standard lah mungkin ratio kita 2:1. Tapi lama-lama kita boleh lah kita nak be ideal dengan kita punya target. Supaya kita tak terleka lah. Kita tak terlalu rigid sangat dengan percentage ni. Dia kadang bila kita target percentage ni dia tahu lah macam saya macam buat apa nak percentage, bukan buat apa nak percentage banyak kan, tapi kita nak apa sebenarnya. Macam saya target, contoh saya target 5 jam saya duduk depan komputer sehari, ataupun 3 jam kan, saya duduk for trade, saya nak by end of the week, saya dapat certain amount, mungkin dapat 1,000 500, saya nak macam tu. So saya nak benda tu saya dapat terus. Sebab saya anggap tu macam kerja lah. In other part, saya boleh ada certain part yang saya anggap macam investment juga kan, sebab yalah kita nak guna untuk long term kan. Cuma benda tu belum, saya tak familiar lagi benda tu. Sebab mungkin sebab kita buy trading kan, hari-hari tengok. So in short, that's the idea lah. That's the idea yang saya nak share kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sesuaikan dengan tuan-tuan punya perspektif. Ini saya share based on ni lah. So saya tutup dengan idea dia. Kita boleh mulakan dengan first thing first. Watchlist perspektif. Mean the chosen one that look shine. Mean kalau kita ada 10 counter, kita nak ada satu counter tu yang kita betul-betul yakin. Dan benda tu, macam saya share tadi lah. By volume, breakout, itu antara yang saya akan prioritize. Okay, by technical perspektif, fokus pakai market structure and see the bigger picture. Mean kalau kita counter tu, kalau downtrend, don't expect more lah kan. Dan trading plan perspektif, trade like business. Mean bila kita trade business ni, kita calculated semua risk kita. Kita tak boleh terkejut kalau kita rugi 1,000, 2,000. Sebab kita tak calculated. Biasanya kalau dulu, saya tak calculated sebab saya macam guna MA tau. Contoh, okay, kalau break MA 20, jual. Tapi bila kita ukur MA 20 ke harga kita tu, nak dekat 15%. Kita nak jual jadi sayang kan. Apa tu tunggu MA 50. Alah-alah turun ke MA 200. Okay, yang ni yang saya biasa highlight. Trending counter perspektif, trending dengan momentum, the rewards is awesome lah. Itu antara yang saya macam bulan lepas saya dapat untuk bulan ni lah. Bulan lepas Tangko,
Evergreen, FGV, Atronic. So antara yang okey lah bagi sudut waktu tu saya rasa berbaloi lah bila saya guna teknik ni lah. Tu dalam perspektif prepare the tools, the tool will be cool. Macam tak tahu mungkin tuan-tuan beza macam saya, bagi saya at least ada monitor lah. So kita punya tengok counter tu beza sikit. Dan saya nak promote juga ada 2 indikator yang saya pakai. Satu saya pakai yang Ustaz punya, Ustaz Soki. GAN ni, dia ada 2, dia GAN dengan hybrid. Tapi apa yang saya suka GAN ni, sebab dia ada percentage. Nampak skrin saya? Contoh counter ni kan, okay, saya tahu kalau dia GAN ke sini 4% risiko. Kalau saya masuk 10,000 sini, dia break GAN ni, saya dah realize RM400. Kalau dia break GAN ni 10%, saya dah realize RM1,000. So dia sangat bantu saya untuk jadi spontan lah. Macam bila tengok counter tu, saya boleh spontan je untuk buat decision. Dia tak adalah tak prepare, tapi kita prepare, tapi benda ni sangat very helpful lah untuk saya punya trading plan. Satu lagi yang agak very powerful, Indi ZQ. Ni Datuk Zulfar, dia dalam KSP2. Apa menarik dia punya ni? Ni saya tunjuk dia punya features lah. Jadi keluar yang latest. Ni features dia lah yang paling latest. Nampak sekejap saya buat besar sikit. Okay. So buy in one shot lah, in one shot. Dia ada syariah, market cap, negative earning, sector, volume, boleh untuk BTST, trend, key level, berapa persen ke 52 high, dan berapa persen ke MA semua ni. So bagi saya dia very, ada lagi bawah ni. Ni ada RSI, MACD, banyak lagi lah. So ya kita dalam KSP tak ni sangat kan, tapi dia lebih kepada orang kata apa, membantu lebih pada untuk buat decision lah kan. Mana kita ada banyak counter, mana yang kita utamakan untuk belilah. So itu saja, ada 11.36 dah, lewat 6 minit. Okay, sikit lagi, portfolio perspektif. Even we are small trader, think like versatile fund manager. Ini dulu saya tak biasa sangat trade counter downtrend, penny. Tapi bila saya tengok kalau nak survive ni, kita kena mahirkan lah. Sebab risiko kita calculate kan, tapi kita kena mahirkan untuk kita optimizekan profit kita lah. Learning perspektif, it's okay. Dalam ni mungkin ada yang kita usia beza-beza kan, ada yang 20, 30, 40, 50 dengan komitmen kerja yang beza. Tapi saya rasa KSP punya best, dia punya passion cikgu-cikgu dan passion murid-murid dia. Itu buatkan saya rasa even kalau saya jenis kelas kan, jenis tengok rakaman, macam tengok video YouTube, tengok tu saya tak boleh lah, saya tak boleh go lah. Saya kena ada tanya, ada sesi soal jawab. Sebab kita tak faham, nak tanya ujung-ujung kita lupa lah. Atau dalam KSP ni the best, ada revision, so tuan-tuan berada dalam tempat yang baik lah. And last but not least, unfair advantage and leverage lah. I mean dalam ni kita mungkin ada beza modal, beza gaji, beza status apa semua kan. So kita enjoy journey kita. Kita be in our kita punya history lah. Be in our track supaya kita tak rasa orang untung kita tak rasa apa, orang rugi pun kita tak rasa apa. So kita be in our perspektif lah. So insyaAllah kita enjoy dengan kita punya ni. Dan ni pun yang penutupnya lah. So dia punya idea dia, volume in, kita tengok-tengok. High low kita cuba masuk, break view up, kita terus cabut. Ni untuk intraday saya. So ini pun saya dah post saya tu. It's okay. Wise man once said, don't be afraid to start over again. This time you are not start from scratch, you are start from experience lah. So ini kena kita practice lah everyday kan. Dan kita tutup doa dengan satu doa yang sangat baik bulan Ramadan ni kan. Moga kita mudahkan dengan urusan berdagang dan cari rezeki. Allahumma qannitni bima razaqtani wa barik li fi wa ahlif alayya kulla ghaibatin bi khairi. Moga Allah cukupkan rezeki apa yang dikurniakan dan berkati rezeki kita, dan in case lah kita rugi apa, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Wallahu alam. Nak juga cakap sama-sama ni. Thank you Ali, thank you so much. Kalau ada counter nanti boleh, tak ada kot. Nanti okay.
Thank you Ali, thank you everyone. Nanti yang indikator tu insyaAllah nanti saya akan share lah dekat setiap PSP. Ini bukan kami promote tapi by you all punya personal lah kalau you rasa benda tu benefit. So you all boleh subscribe ke apa. Okay. Thank you. Okay, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Manja, ini kita punya